Kenapa? Alasan demi alasan. Pelbagai bapa yang menggelupur, Mahathir yang menggelupur membela anak. Sepatutnya yang buat sidang media bulan lepas adalah si anak, si Mirzan dan si Murzani ataupun Mukris ataupun Marina yang buat sidang media. Tapi batang hidung seorang anak pun tak ada dekat sidang media tu. Hanya ada si bapa. Oh, Anwar Ibrahim nak penjarakan anak saya 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mahathir, wahai anak-anak Mahathir, Mirzan dan Murzani, aku pun ni, bila aku bercakap beberapa patah ni, aku dah berasa macam diri aku ni Jufazli Syed Ahmad. Jufazli Syed Ahmad pun dia ada keluarkan terus kepada keluarga anak-anak Mahathir, rompakan demi rompakan yang dah dibuat oleh bapa dia, mengkayakan anak-anak dia. So, SPRM hari itu bulan lepas bagi arahan kepada Mirzan Mahathir supaya declare aset kekayaan mereka. Tetapi apabila hari demi hari dah hampir sebulan untuk Mirzan, sebab Murzan ni selepas itu, beberapa minggu selepas Mirzan, barulah Murzani kena declare pula. Jadi hak Mirzan bersama Murzani ni sama-sama mengeluarkan kenyataan. Kami ada 30 hari untuk isytihar harta anak Dr. Mahathir ingatkan SPRM. 30 hari. Awak, hampa ni, aku nak tanya hampa. Hampa ni, hampa jadi billionaire. Hampa buat kerja seorang-seorang apa? Tak ada staff. Kami tahu syarikat hampa, anak-anak Mahathir ni ratusan syarikat yang sangat-sangat banyak. Jadi of course lah satu syarikat akan ada auditor, akan ada pengarah mereka ke, ataupun ada CEO pula di bawah yang syarikat-syarikat hampa tu. Hampa takkan mampu punya lah handle syarikat beratus-ratus syarikat. Akan ada latihan-latihan orang-orang kepercayaan hampa di setiap syarikat-syarikat hampa tu. Orang kata kroni-kroni hampa lah. Jadi bila SPRM titahkan supaya declare kekayaan daripada tahun 81, so print je lah statement bank hang tu. Print statement bank hang daripada tahun 81. Bukan hang yang kena pi bank, kena pi minta statement bank. Bukan hang. Hang ada pengawal hang. Akaun syarikat hang ke apa ke, itu ya, simple je. Cuba fokus sebulan ni sebab hang dah kaya habis. Hang kaya gila billionaire. Hang billionaire, takkanlah hang yang kena pi bank. Sebagai contoh lah, takkan hang yang kena pi bank. Of course lah hang ada budak-budak hang kena semak balik. Korang semak tu semak ni. So boleh mah. Jadi ya, declare lah aset kekayaan kamu, kekayaan bapa kamu, kekayaan anak-anak kamu, cucu-cucu menantu kamu di dalam negara dan di luar negara. Itulah arahan Azam Baki, arahan Ketua Pengarah SPRM. Tak perlu takut lah kalau betul-betul lah kekayaan hampa tu mai daripada hasil yang halal. Nak takut apa? Nak takut apa? Ada seorang kawan Anwar Ibrahim, Webstar, syarikat dia Webstar. Owner dia kawan Anwar Ibrahim ni, daripada Anwar Ibrahim duduk menjadi Menteri Kewangan sampai sekarang ni, kawan tu memang kaya. Dan waktu kempen pilihan raya hari tu, dia bagi sebiji helikopter ke Anwar. Hang gunalah untuk hang nak berkempen. Sebab tu hang boleh tengok Anwar Ibrahim ada bila hujan ataupun bila ada satu hari tu kena pergi 3-4 tempat, Anwar dia pergi naik helikopter je. Apa pasal tak? Sebab tu bila dia naik heli tu, Perikatan Nasional petikaikan. Ni, kawan ni pun baru-baru ni ada buat MOU. Dia ajak Anwar Ibrahim tu pergi Arab Saudi. Pergi buat MOU dengan syarikat tu. Malah syarikat tu katanya boleh buat masuk ke dalam Malaysia. Itu adalah satu pelaburan besar. Jadi dia perlu menggunakan Anwar Ibrahim dan supaya MOU antara Arab dengan Malaysia ni lagi cantik dengan melalui syarikat ni, supaya bawa adalah kan. Aku tengok gambar tu bila Anwar Ibrahim berucap apa semua, ada video daripada Webstar. Azman apa Tan Sri Azman, orang Sungai Petani.
Dia memang kaya gila-gila orangnya. Memang kaya gila-gila orangnya. Ustaz Abdullah Khairi pernah pergi rumah dia bagi duit dia, Allah. Tapi itulah, cuba apa tengok. Kan? Itu kita perbezaan dan perbandingan orang kaya billionaire yang tak ada kaitan dengan rompakan, dengan kecurian, dengan apa. Berbeza dengan anak pemimpin. Anak pemimpin boleh jadi billionaire, dapat tapau projek Petronas, ada aset luar negara, ada aset dalam negara, ada private jet ke kepala bana apa, ada boat ke apa, ada sampan kot depa. Anak-anak mewah, mewah gila-gila punya mewah. Gila punya mewah. Siap kita tengok gambar-gambar yang tersebar. Cucu kepada Mahathir dengan duk pegang anjing di dalam rumah. Pakai bikini saja. Pakai singlet. Puh. Melayu, Melayu, Melayu. Hari-hari macam tu. Duk tuduh orang lain liberal. Duk tuduh Anwar Ibrahim liberal. Anak-anak dia macam mana? Cuba fikir. Kenapa? Alasan demi alasan. Pelbagai bapa yang menggelupur, Mahathir yang menggelupur membela anak. Sepatutnya yang buat sidang media bulan lepas adalah si anak, si Mirzan dan si Murzani ataupun Mukris ataupun Marina yang buat sidang media. Tapi batang hidung seorang anak pun tak ada dekat sidang media tu. Hanya ada si bapa. Oh, Anwar Ibrahim tu nak penjarakan anak saya 5 tahun. Macam mana dia boleh tahu? Awak, hukuman mahkamah apa semua ni ya, memang Anwar yang bagi denda, Anwar yang menjatuhkan hukuman ke? Ya? Sebab tu insya-Allah untuk tahun ni Ketua Hakim Negara, Ketua Pengarah SPRM dan Peguam Negara kemungkinan akan beralih duduk di bawah Yang di-Pertuan Agong. So tiada, aku setuju sangat agar tiada campur tangan di dalam parti politik. Tak ada pimpinan-pimpinan politik yang boleh campur tangan. Sebab semua di bawah Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong, siapa yang menang majoriti, dialah akan jadi kerajaan. Tapi aku setuju sangat untuk beberapa tahun yang akan datang perbicaraan kita dah jadi hilang dah. Orang duk kata tengok Anwar campur tangan, Mahathir campur tangan, ini campur tangan. InsyaAllah untuk yang akan datang dengan perbincangan antara Perdana Menteri, pihak kerajaan dan juga Yang di-Pertuan Agong dan bersama dengan Raja-Raja Melayu apabila mengalihkan kedudukan ataupun lantikan ataupun kementerian ataupun agensi-agensi kerajaan ni kepada macam bawah Yang di-Pertuan Agong. Setuju sangat. Barulah kita punya pemikiran, oh, mahkamah kita bersih, peguam negara kita bersih, lepas tu SPRM kita bersih. Kita nak macam tu. Dan kita harapkan polis pun kalau boleh duduk di bawah Yang di-Pertuan Agong. Kalau ni, ini pendapat aku, ini pandangan aku. Sebab aku rasa apabila polis ni pun, sebelum ni pun kita duduk dengar zaman Mahathir, kerajaan ataupun Perdana Menteri menggunakan penyewa awam, menggunakan polis-polis untuk nak buat kezaliman terhadap parti lawan. Antara mana zaman Anwar dulu berhimpun produk, kena tembak, kena terkajang, kena Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab pemerintah time itu takut menggunakan penyewa awam untuk nak lakukan kezaliman terhadap parti lawan, terhadap orang yang berhimpun. Jadi wahai Mahathir Mohamad, wahai Mirzan Mahathir, wahai Murzani Mahathir, wahai Muklis Mahathir, wahai Marina Mahathir, tak payah menggelupuk kalau aset-aset kekayaan hampa adalah daripada segi yang halal. Kalau aset kekayaan hampa bukan daripada yang halal tetapi melalui cara yang haram, hampa mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang haram, bapa yang haram ni telah mencuri duit haram, duit rakyat, duit negara dengan cara yang haram, bagi duit dekat anak dan anak menggunakan duit haram itu untuk memunggah lagi kekayaan, nak mengkayakan lagi, membuat pengubahan wang haram.
Haram masuk penjara. Itu yang ditakut oleh Mahdi sekarang ni. Apabila pengubahan wang haram ni, aku nak abang ambil gambar kan. Apabila kantoi, ada bukti, ada itu, ada bla bla semua. Bila kantoi, SPRM dah sahkan, oh ini pengubahan wang haram. Ini tambah salah guna kuasa, macam Mahdi. Macam Syed Saddiq juga, Syed Saddiq ni. Kan? Sebab dia ni ketua armada, ketua pemuda Parti Bersatu waktu 2018 dulu. Bila dia jadi menteri, lepas tu dia jadi ketua armada, ketua Parti Bersatu, dia ada hak di dalam Parti Bersatu, pemuda Parti Bersatu pecah amanah. Salah guna kuasa satu, ni pecah amanah. Pecah amanah, pengubahan wang haram. Itulah yang dikenakan terhadap Syed Saddiq. Dia ambil duit tu, dia pibuh dalam ASP, perkara ataupun tempat yang boleh menguntungkan dia. Yang akan menghasilkan keuntungan. Macam itulah anak Mahdi. Mahdi dah ambil duit kerajaan, duit rakyat, pergi letak, bagi dekat anak dia. Anak dia pergi cover syarikat yang rugi apa semua. Malah anak dia untung berlipat kali ganda sebab duit haram yang bapak dia curi ni. Itulah pengubahan wang haram. Jadi SPRM, PDRM, Hakim, kerajaan Malaysia dapat rampas semua kekayaan mereka. Dapat rampas aset kekayaan dalam dan luar negara. Jadi kita dengar Ustaz, aku nak bawa dengan apa Ustaz? Kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Habis kat situ. Kami ada 30 hari untuk isytihar harta. Anak Dr. M ingatkan SPRM. Dua anak Dr. Mahathir mengingatkan Suruhanjaya SPRM yang mereka diberikan 30 hari untuk isytihar harta. Mirzan dan Bahzani dalam kenyataan berkata mereka telah diminta anti rasuah untuk isytihar harta dari 1981. Menurutnya proses mengumpul segala maklumat perlukan bantuan tiap pihak berkaitan. Untuk mengelakkan salah faham, lebih baik pihak semua mengelak daripada memberi kenyataan berhubung kes ini. Tugas mengumpul selama 43 tahun adalah mustahil dan kami memohon kesabaran dan dalam memenuhi permintaan SPRM. Dalam masa yang sama, SPRM syak Daim ada banyak lagi harta belum isytihar. Suruhanjaya Pencegahan Malaysia mungkin memanggil Daim Zainuddin sekali lagi bagi membantu siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan. Ini setelah agensi anti rasuah itu mengesyaki Daim mungkin mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Azam Baki, pegawai penyiasat agensi ini baru-baru menerima maklumat mengenai aset milik Daim kini sedang berusaha untuk menyiasat kesahihan dakwaan tersebut. Kita kena buat banyak pengesahan harta-harta yang tidak diisytihar. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk menyemak harta-harta kita dapat maklumat diisytihar, katanya. Azman pun enggan mendedahkan lebih lanjut. Baik. So daripada sini tuan-tuan, sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi aset-aset menurut Azam Baki kan, Tuan Saddiq Sigaraga pula kan, di dalam negara, di luar negara. So kita biarkan SPRM menyelesaikan isu ini. Okey. Aset di luar negara dan aset di dalam negara declare lah. Jadi sambung balik tadi aku cakap pasal pengubahan wang haram. Apabila disita di segala-galanya, miskin bib, anak-anak cucu susah bib, Bugatti Veyron pun kena sita bib, rumah yang bertingkat, yang besar gah besarnya ni disita bib, dah menjadi hak milik kerajaan Malaysia. InsyaAllah keadilan akan ditegakkan. Allah akan tunjuk keadilan kepada rakyat. Allah akan tunjuk kebenaran kepada rakyat. Wait and see, wahai Mahathir Mohamad dan anak-anak. Kamu bukan jadi Perdana Menteri selama-lamanya. Sebab tu sekarang ni dia nak lagi menjadi Perdana Menteri. Dia nak lagi jadi Perdana Menteri demi nak selamatkan Tengkok lah. Salah satu, asalnya Mahathir ni dia dah nak berundur. Apabila anak dia tak boleh mewarisi kedudukan, Mukhlis Mahathir kalah di dalam setiap pilihan raya, itulah walaupun dah tua kerepok pun terpaksa bangun, berusaha untuk nak mempertahankan kekayaan anak-anak, untuk berusaha untuk mendapatkan tempat untuk anak dia Mukhlis Mahathir, untuk mempertahankan kekayaan anak-anak cucu menantu dia. Cicit pun dah ada. Kita tunggu dan lihat. Kita tengok apa yang akan berlaku untuk masa
kehidupan Mahathir. Alhamdulillah Allah panjangkan umur Mahathir. Kita harapkan Allah panjangkan umur Mahathir hingga 300 ke 400 tahun. Supaya dia dapat lihat kerosakan demi kerosakan. Sebab tangan dia, keputusan yang dibuat oleh Mahathir Mohamad, kita nantikan apa tindakan, apa balasan daripada Allah untuk dia. Sebab dia telah mengambil wang rakyat Malaysia, wang negara Malaysia, bukan wang Mahathir, bukan duit untuk Mahathir, bukan wang manusia, wang kerajaan untuk kerajaan bagi servis kepada rakyat. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Aku harap hampa semua boleh berfikir. Kita tolaklah orang-orang yang kemaruk kuasa, yang nak selamatkan diri daripada mahkamah, nak selamatkan anak-anak menantu. Macam kita ambil macam kes Muhyiddin. Kenapa menantu dia sampai hari ni tak berani balik? Kenapa Muhyiddin sampai hari ni menantu dia tak berani balik? Kenapa Muhyiddin nak runtuhkan kerajaan hari ini dengan berapa pertuduhan yang terhadap Muhyiddin Yassin, yang masih ada terhadap Muhyiddin Yassin? Kenapa Jana Wibawa, duit daripada syarikat yang sepatutnya Jana Wibawa tu untuk siapa? Untuk Bumi Putra. Tetapi bila sampai dekat orang Cina, lepas tu orang Cina tu dapat duit, dia pergi masuk ke dalam akaun bank Wan Saiful Wan Jan. Ada duit yang masuk ke dalam akaun CIMB Bank Wan Saiful Wan Jan. Sekarang dengan modal apa lagi untuk nak menutup kesalahan yang pernah mereka lakukan dengan cara tunggang Melayu, tunggang Islam, tutup kesalahan mereka dengan wajah agama, dengan wajah Melayu. Itu je cara yang mampu mereka buat untuk nak mempertahankan diri mereka. Sangat-sangat memalukan. Jadi, jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.